Salam sejahtera, nama saya Namelia Reka Philip. Saya daripada Jabatan Kejuruteraan Awam, mengambil Diploma Kejuruteraan Awam. Nomor metrik saya adalah 07DK18F2087. Saya telah menjalani latihan industri saya di Syarikat Pembinaan Kekal Mewah selama 20 minggu di Kelombong, Sabah. Pembinaan kekal mewah telah ditubuhkan pada 1986 oleh Dato' Robert Tan dan juga di beliau William Tan, pengasas pembinaan kekal mewah. Bagi visi syarikat, pembinaan kekal mewah berdedikasi untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti yang terbaik, memenuhi keperluan setiap pelanggan. Kami akan membina perkongsian jangka panjang dan meningkatkan nilai pemegang kepentingan kami dan akan berterusan untuk menjadi pilihan pertama dalam industri pembinaan melalui penambahbaikan yang berterusan. Misi pembinaan kekal mewah. Pembinaan kekal mewah Sembilan Berhad berdedikasi untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti terbaik yang memenuhi keperluan setiap pelanggan. Kami akan membina perkongsian jangka panjang dan meningkatkan nilai pemegang kepentingan kami dan akan berusaha menjadi pilihan pertama dalam industri pembinaan melalui penambahbaikan yang berterusan. Latar belakang CEO syarikat, Dato' Robert Tan, telah memiliki ijazah sarjana kejuruteraan awam dari University South West Sydney dan telah berkhidmat dengan JKR Kota Kinabalu dari 1977 hingga 1996. Beliau memulakan kerjaya sebagai jurutera eksekutif di unit Lebuh Raya bagi projek Jalan Raya Crouch merentasi Tamparuli hingga ke Ranau. Kemudian beliau menjadi penolong jurutera residen dan kemudian sebagai ketua unit penyelenggaraan bagi Jalan Negeri Sabah, mengetahui tenaga kerja seramai 27 orang jurutera. Beliau kini menjadi pengarah unit penyelenggaraan yang pertama yang telah meletakkan jawatan pada 1996 untuk menceburi bidang sektor swasta dan merupakan pemilik utama bagi syarikat pembinaan kekal mewah dan memegang jawatan sebagai CEO syarikat. Bagi adik beliau William Tan, telah menjadi pengarah syarikat sejak 1999. Beliau kini telah dalam bidang industri kuari granit dan pembinaan jalan raya sejak menceburi bidang perniagaan pada tahun 1987. Pengalaman dan pengetahuan luas beliau dalam industri kerja jalan raya merupakan faktor penyumbang yang berharga kepada pembinaan kekal mewah dalam melaksanakan projek konsentrasi NQR. Saya telah berada di Departemen MCDC, iaitu dalam maintenance jalan raya yang diketuai oleh Project Director iaitu Mr. Kok Eng Liang, Project Director Encik Jikain, Operator Manager Puan Hanilat binti Ulap, Engineer Manager Encik Mazlan Maidi, Resident Engineer Encik Wilson Risit, Engineer Halim Ahmad Shah, Engineer kedua Puan Dayangku Siti Nur Baizura, Assistant Engineer Cik Grace Gomez, Engineer Assistant kedua Encik Armin Ardi, Engineer Assistant ketiga iaitu Dayang Azmiza, Senior Engineer Puan Kulin Adim, Senior Engineer yang kedua Puan Jenika Mili. Kami punya admin Puan Cik Debra Debbie, Personal Assistant Project Director Puan Rupina Gansan, dan kami yang terakhir kami punya accountant dalam MCDC iaitu Cik Connie Yim. Bagi maksud logo, hijau bermaksud mesra alam dan pertumbuhan meriah berterusan. Bagi warna emas ialah kemakmuran dan perkhidmatan nilai tambah. Pembinaan kekal mewah terletak di Kelombong, Sabah, beralamat Pembinaan Kekal Mewah Sembilan Berhad, Suite 1.10, Lot 9 dan 10, Sedex Industri Estate of Jalan Lintas, Kota Kinabalu, Sabah. Apa yang saya telah buat sepanjang
menjalani latihan industri sana. Yang pertama, saya telah membuat tuntutan untuk PK ataupun lineman untuk membayar hasil kerja mereka yang telah mereka lakukan. Contohnya membersihkan longkang, membuat tampalan di jalan raya, dan memungut sampah dan sebagainya. Tuntutan ini kami buat di dalam sistem dan perlu dikira mengikut kadar harga yang telah diberikan dan akan dihantar ke pihak atasan untuk pihak US untuk tindakan seterusnya. Saya juga telah menjaga aduan, yaitu public complaint. Jika ada orang awam yang telah membuat komplain tentang parit tersumbat ataupun jalan raya berlubang, aduan ini akan kami terima melalui email, WhatsApp, SMS, ataupun call. Dan setelah itu kami akan membuka borang aduan untuk diberikan kepada engineer yang menjaga kawasan tersebut, dan engineer tersebut akan mengambil tindakan. Setelah itu, setelah tindakan dibuat, aduan itu akan kami simpan, akan kami bagi nombor untuk penambahbaikan akan datang, dan juga untuk iOS, untuk audit iOS. Selain itu, saya juga membuat daily work report untuk aduan kecemasan. Contohnya kecemasan seperti banjir yang ada jadi di Penampang hari itu. Aduan itu akan kami buat. Lepas saya akan membantu kami punya resident engineer yaitu Encik Wilson untuk membuat daily work report untuk dihantar ke MOF dan untuk mendapat tuntutan untuk kerja-kerja yang kami buat. Sebab kami dalam setahun aktiviti penyelenggaraan untuk membersihkan longkang hanyalah 6 kali selama setahun. Jadi kalau lebih dari itu kami akan membuat tuntutan di MOF kerana aktiviti kecemasan seperti banjir lumpur. Saya juga telah melihat cara-cara untuk menampal jalan untuk jalan SRT2 dan SRT3. SRT2 dan SRT3 ini adalah jalan yang gravel berbatu. Kami akan menampal jalan ini menggunakan crash run grade A kerana pertama kita haruslah menggunakan safety yang telah ditetapkan, memakai kasut boot dan juga memakai vest untuk keselamatan, membuat papan tanda sejarak 2 meter dari tempat site yang kamu akan buat, menampal jalan menggunakan bahan-bahan crash runner dan menggunakan compactor untuk menekan batu untuk menutup jalan. Bagi menampal jalan yang mempunyai pothole, yaitu di aspal yang jalan bertar, menggunakan pertama haruslah membersihkan lubang tersebut menggunakan penyapu untuk mengelakkan ada batu-batu ataupun pasir. Lepas tu guna blower untuk kasih bersih itu pasir-pasir yang tertinggal. Lepas tu menggunakan minyak astrike untuk menjadikan dia macam gam dan mau disiram di atas dulu pothole. Lepas tu meletakkan tu aspal mestilah bersuhu 120 dan tidak boleh kurang daripada 115. Sebab kurang dari itu aspal tidak bagus untuk digunakan untuk menampal jalan lah, sebab dia mudah hancur, mudah rosak. Setelah ditampal menggunakan aspal, akan ada mesin untuk compact tu aspal untuk kasih mendap tu aspal masuk dalam lah. Saya juga telah mengikuti audit jalan raya di Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Lahat Datu, di Tawau sama LD Bukit Garam. Sepanjang audit ni saya ada mempelajari untuk melihat cara-cara macam mana mau audit jalan,
sepanjang audit itu apa yang saya belajar ialah cara untuk melihat sandboard, CKR, majelis ataupun itu adalah kepunyaan pembinaan kekal mewah, melihat cara audit untuk audit potong rumput, audit jalan pothole, menampal jalan, sebab selama ni saya hanya melihat di KK, jadi kalau di bahagian lain disandarkan, dorang mendapat itu material dari tempat lain. Jadi kami melihat macam mana, dari mana dorang dapat material, dari mana dorang dapat supplier, siapa yang buat, berapa Wolfgang di sana. Disebabkan saya telah masuk pada hujung tahun, kira hujung tahun pada 27 September, dan saya telah masuk office pada dalam bulan 10, sebab saya berada di saya telah berada di training selama 3 hari. Saya telah masuk dalam MCDC dan saya telah diminta oleh Puan Hanilet untuk kemas kini data Lengmen. Data Lengmen ini sangat penting untuk kita membuat tuntutan pada masa akan datang, dan dorang punya IC, dorang punya alamat, kerana Lengmen ini haruslah Lengmen yang telah dipilih oleh pihak PKM haruslah berada dari kampung tersebut. Contohnya Lengmen ini apply untuk jalan Kota Kinabalu, tapi dia punya alamat dalam IC di Kota Belut. Jadi kami akan cari untuk jalan Kota Belut yang dia boleh tolong selenggara, yang dia akan jaga untuk maintenance akan datang begitu. IC mereka, bank mereka, untuk memudahkan kerja-kerja pembayaran setelah melakukan kerja yang diarahkan. Selain itu, saya juga membuat senarai kadar harga upah untuk Lengmen dan PK yaitu pada harga yang ditetapkan ialah berlainan mengikut jenis keadaan, apa yang mereka bersihkan dan kenderaan yang mereka pakai, dan juga mereka punya supervisor berapa harga kami akan bayar sehari. Saya juga telah menjaga VO, yaitu membuat replacement jalan raya bagi jalan Papar dan juga jalan Tuaran. Bagi jalan Papar, kami telah membuat VO di jalan Dinawan dan juga jalan Luyang. Jalan Dinawan, pertama kita akan pergi ke site untuk melihat pothole ataupun jalan yang perlu di cut untuk membuat jalan baru bagi mengelakkan kerosakan lah. Itu jalan ada jangka masa hayat untuk jalan yang selalu kena lalui mungkin dalam 5 tahun ke bawah tu adalah jangka hayat dia. Bagi jalan yang jarang dilalui oleh jentera-jentera berat, dia ada jangka masa hayat yang lebih panjang lah, dalam 10 tahun ke atas. Jalan itu akan dipotong untuk membuang itu aspal lama dan menggantikan dengan aspal baru, dan menggunakan mesin-mesin yang seperti milling, seperti itu compactor dan juga sebagainya. VO ini telah dibuat selama 1 minggu dan kami harus menyiapkan kerja itu selama 1 minggu. Jadi dan juga saya nampak macam mana mengawal trafik, membuat signboard untuk mengawal lalu lintas, kerana kawasan Dinawan Papar ni adalah jalan utama yang selalu dilalui orang. Jadi saya telah mempelajari cara-cara mengawal trafik dan juga melihat bagaimana proses membuat VO jalan itu dilakukan. Untuk HR Department membuat aplikasi untuk mengambil kehadiran staff, kerana access card kadang-kala tidak dapat berfungsi, dan juga memudahkan bagi pelajar latihan industri untuk mengambil kehadiran, kerana sesetengah pelajar latihan industri tidak akan dibeli access card kerana mereka tidak perlu ke departemen lain. Bagi cadangan kepada syarikat untuk Departemen MCDC ialah membuat apps ataupun aplikasi untuk memudahkan orang ramai membuat aduan,
dan juga menambah Wolfgang ataupun tim PKK bagi area papar karena bahagian papar adalah sangat banyak dan banyak kerja-kerja penyelenggaraan yang perlu dilakukan dapat membuat um, bagi keadaan kecemasan